Penyakit TV KPM. Penyakit berjangkit dan penyakit tidak berjangkit. Tetapi pemberatan kita hari ini berat kepada penyakit tidak berjangkit. Kita kena terlebih dahulu, Fizi, ambil tahu perbezaan dahulu. Apa itu penyakit berjangkit dan apa itu penyakit tidak berjangkit. Okey, baik. Kita dengar terlebih dahulu, kita lihat video statistik penyakit tidak berjangkit terlebih dahulu. Silakan. Jom kita saksikan kawan-kawan. Katanya, angka itu membabitkan kumpulan B40 yang sebelum ini tidak diketahui mereka. Kolesterol tinggi mencatatkan peratusan paling tinggi dengan 29.4%, diikuti kencing manis 10.4% dan darah tinggi 13.8%. Woi, 29.4%. Fizi, kita tengok statistik penyakit tidak berjangkit tadi sangat membimbangkan, ya. Betul, cikgu. Saya pun seram, cikgu. Okey, baik, kita tengok seterusnya. Okey, ini adalah isu-isu berkenaan penyakit tidak berjangkit. Okey, Fizi. Ya, cikgu. Sebelum saya menjelaskan lebih jelas tentang penyakit tidak berjangkit ini, mari kita dengar kefahaman murid-murid tentang penyakit ini terlebih dahulu. Okey. Baik, murid-murid, apa kefahaman kamu? Jelaskan masuk penyakit tidak berjangkit berdasarkan kefahaman anda. Ada sesiapa nak menjawab? Angkat tangan. Angkat tangan, silakan. Baik, Chandra. Ya, Chandra. Silakan, Chandra. Apa yang dimaksudkan dengan penyakit tidak berjangkit? Penyakit tidak berjangkit adalah penyakit yang tidak dapat dipindahkan kepada orang lain. Okey, baik, Chandra. Ada yang lain nak mencuba ke? Baik. Nampak macam Nurin, ya? Nak cuba, Nurin? Okey. Okey, apa yang beritahu oleh Chandra itu tepatlah berkenaan dengan penyakit tidak berjangkit ini. Ya, untuk lebih jelas, mari kita lihat seterusnya. Okey, berkenaan penyakit tidak berjangkit nanti kita akan terang dengan lebih jelas selepas ini. Tetapi sebelum tu, Fizi, mari kita dengar perkongsian pengalaman. Adakah ada dalam kalangan ahli keluarga anda menghidap penyakit tidak berjangkit dan bagaimanakah cara mereka mengawalnya? Mungkin anak-anak murid kita hendak berkongsi. Mari kita dengar, Fizi. Ada ke kawan-kawan yang nak berkongsi ni? Sila angkat tangan. Cikgu, saya hendak berkongsi pengalaman saya. Silakan lawan. Pakcik saya menderita penyakit tidak berjangkit dan cara dia mengawal adalah menjaga pemakanannya. Okey, baik. Ada lagi? Cikgu, saya pun nak share boleh? Boleh, silakan Nurin. Okay. So basically saya ada saudara yang menghidap salah satu penyakit yang tak berjangkit ni, and cara dia mengawal ialah melalui pemeriksaan kesihatan berkala yang dia buat secara konsisten lah. Okey, bagus. Fizi, kita dengar pakcik dia, saudara dia mengalami penyakit tidak berjangkit dan tindakan mereka itu adalah betul. Sekiranya mereka tidak melakukan begitu, mereka akan mendapat penyakit tidak berjangkit dengan lebih teruk lagi. Betul, cikgu. Okey. Okey, dalam segmen ini kita akan terang lebih satu persatu berkenaan penyakit-penyakit ini. Okey? Tadi kita dah dengar, Fizi. Ya, cikgu. Anak murid kita bagi tahu perbezaan di antara penyakit berjangkit dan juga penyakit tidak berjangkit. Ya, cikgu. Mari kita dengar dengan lebih jelas lagi. Okey, di sini kita lihat penyakit berjangkit iaitu boleh merebak daripada seseorang individu kepada individu yang lain. Itu adalah penyakit berjangkit. Macam COVID ni, cikgu, ya? Ya, betul. Dia boleh merebak. Manakala topik yang kita tekankan hari ini iaitu tidak berjangkit, tidak merebak, merupakan penyakit kronik yang tidak boleh disebarkan kepada orang lain. Kalau kita kena, kita sendiri yang tanggung. Seorang-seorang je lah. Kita seorang-seorang yang tanggung. Dia tak boleh tersebar. Itu yang dimasukkan dengan penyakit tidak berjangkit. Okey, hari ini 4 penyakit tidak berjangkit kita akan fokuskan. Yang pertama iaitu diabetes. Kedua, penyakit kardiovaskular. Ketiga, hipertensi. Dan keempat, penyakit respiratory kronik. Okey. Mari kita lihat satu persatu dahulu, Fizi. Baik, cikgu. Okey, kita lihat penyakit diabetes. Apa itu penyakit diabetes, Fizi? Biasanya penyakit diabetes ni kita lebih dikenali sebagai kencing manis, betul? Darah tinggi. Baik.
kita lihat definisi dia. Berlaku apabila paras gula tinggi di dalam darah, pengeluaran hormon insulin oleh pankreas tidak mencukupi untuk menampung kandungan gula dalam darah. Oh, inilah diabetes, cikgu. Ya, ini betul. Dia ada tanda-tanda dia, Fizi. Ada gejala dia. Seperti kerap berasa dahaga, cepat letih, badan susut, kurus dan macam-macam lagi, Fizi. Kita boleh lihat di sini ya. Oh, faham juga. Untuk lebih jelas, Fizi, mari kita tonton video berkenaan diabetes. Jom. Sama-sama kita saksikan. Umumnya, diabetes adalah sejenis penyakit yang tidak banyak diketahui. Ia mempunyai gejala seperti kerap membuang air kecil, sentiasa dahaga, berasa letih dan lesu, atau luka yang lambat sembuh. Ramai tidak menyedari mereka mengidap diabetes. Golongan yang berisiko tinggi adalah yang berlebihan berat badan, yang tidak mengamalkan pemakanan sihat dan yang tidak melakukan senaman secara kerap. Tetapi jika kita mengamalkan pemakanan sihat dan bersenam selalu, maka risiko mendapat diabetes akan berkurangan. Dapatkan pemeriksaan doktor, terutama jika usia semakin meningkat dan mempunyai sejarah keluarga yang mengidap diabetes. Ingat, jika anda menjaga berat badan, mengamalkan pemakanan sihat, selalu bersenam, diabetes boleh dicegah. Itulah bahayanya diabetes ni, cikgu ya. Ya, betul. Itulah bahayanya diabetes. Okey, Fizi. Ya, cikgu. Kita lihat penyakit yang seterusnya, iaitu penyakit kardiovaskular. Okey, sebut saja penyakit kardiovaskular merujuk kepada otot jantung. Okey, kita lihat apa yang dimasukkan dengan penyakit kardiovaskular. Berlaku apabila otot jantung tidak mendapat bekalan darah yang mencukupi. Tidak mendapat bekalan darah yang mencukupi. Sebab apa? Disebabkan oleh saluran darah yang sempit atau tersumbat. Bila tersumbat, sempit saluran darah tu menyukarkan jantung hendak berfungsi dengan baik. Okey, apa gejala, Fizi? Apa gejala dia, cikgu? Okey, kerap sakit pada bahagian dada, kerap berdebar-debar, mudah berasa cemas dan macam-macam lagi, Fizi. Okey, mari kita lihat data peratusan kematian pada tahun 2020. Penyakit tidak berjangkit menunjukkan peratusan yang paling tinggi adalah penyakit jantung. Amat membimbangkan, Fizi. 17.0%, cikgu ya. 17%, Fizi. Sangat tinggi. Ramainya. Jauh beza dengan penyakit tidak berjangkit yang lain. Okey, Fizi. Ya, cikgu. Mari kita lihat penyakit yang seterusnya, iaitu hipertensi. Okey, sebut saja hipertensi, kita akan terus teringat iaitu penyakit apa, Fizi? Penyakit darah tinggi. Darah tinggi. Okey, baik. Apa yang dimaksud di sini? Berlaku apabila bacaan tekanan darah melebihi 140/90 ke atas mmHg. Apabila mendapat bacaan darah melebihi, itu menggambarkan kita mendapat hipertensi. Cikgu, mmHg ni apa, cikgu? Okey, ini adalah unit ukuran dia. Okey, Fizi. Ya, cikgu. Apa gejala dia ni? Apakah gejala? Apakah gejala dia ni? Darah tinggi ni macam mana ya? Okey, baik. Gejala dia seperti sakit kepala, dan berdenyut di bahagian belakang kepala, dan macam-macam lagi, Fizi. Okey, Fizi. Oh, jadi kalau mudah marah pun darah tinggi juga, cikgu ya? Kalau mudah marah, elok cepat-cepat jumpa doktor. Mana tahu darah tinggi. Okey, baik. Faham tak kawan-kawan? Nampak semua kawan-kawan saya faham, cikgu. Nampak semua faham, Okey, baik, kita pergi penyakit yang seterusnya. Baik. Iaitu penyakit respiratory kronik. Okey, baik. Apa itu penyakit respiratory kronik, Fizi? Ya, cikgu. Okey, kita lihat maksud dia terlebih dahulu. Berlaku apabila mendapat penyempitan dan kerandangan pada saluran pernafasan. Bila berlaku sedemikian, Fizi, menyebabkan kita sukar untuk apa? Bernafas. Seperti penyakit apa? Penyakit asma. Okey. Apa gejala ni, Fizi? Kita boleh lihat di sini. Baik, cikgu. Batuk berkahak yang berpanjangan, nafas berbunyi, sesak nafas terutamanya pada waktu pagi dan macam-macam lagi, Fizi. Kita boleh lihat di sini. Okey, Fizi. Ya, cikgu. Mari kita lihat video berkenaan dengan respiratory ini.
Ayo kawan-kawan, jom saksikan sama-sama. Setiap sedutan membawa padah. Penyelidikan terkini menunjukkan bahawa asap rokok menyerang gen atau bakat penting yang melindungi sel paru-paru daripada kanser. Hanya satu sel rosak memadai untuk menyebabkan kanser. Setiap sedutan membawa padah. Dengar tu, setiap sedutan membawa padah. Janganlah cuba-cuba nak berasap macam tu, cikgu, ya. Bahaya, cikgu. Ya, betul. Okey, murid semua, cikgu nasihatkan jangan mendekati rokok. Berhenti isap rokok. Sebab rokok ni boleh mengundangkan seperti penyakit yang kita sebut tadi. Betul. Bahayanya. Okey, baik. Itu secara ringkasnya dalam bahagian ini, segmen ini, kita menceritakan tentang penyakit tidak berjangkit pada 4. Yang pertama adalah penyakit diabetes, kedua adalah penyakit kardiovaskular, ketiga adalah hipertensi dan yang keempat penyakit respiratory kronik. Kita telah melihat definisinya. Baik. Didik TV KPM